Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yu'fa an dami ma la nafsa lahu sa'ilah wa an wanimidh dhubab wa an damil batharat qalilihi wa kathirihi wa an qayhid damamil wa sadidiha wa anil qalil min damil ajnabi illa al-kalba wal khinzir. Baik, ada sikit lagi dalam fasal ni, kita tak ada habis minggu lepas, dalam fasal syarat-syarat sah solat. Antara syarat-syarat sah solat yang disebut oleh musannif rahimahullah ialah suci daripada najis pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Dan di akhir fasal ni musannif sebutkan tentang beberapa perkara lah, beberapa najis yang dimaafkan, dalam solat. Jadi kata musannif rahimahullah, wa yu'fa an dami ma la nafsa lahu sa'ilah, dan dimaafkan daripada darah binatang yang tiada baginya darah yang mengalir. Jadi binatang yang ada darah, tapi darah dia tu darah tak mengalir, sedikit sangat. Jadi darah binatang tersebut kalaulah kena kita dan kita bawa dalam solat, ia dimaafkan. Kalau kita mengaji dalam bab ayat, kita tengok dia kata dimaafkan daripada maitah. Betul tak? Kalau dalam bab ayat dia sebut maitah. Maitah yang la nafsalaha sa'ilah. Maksudnya bangkai binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Sama ada binatang tu tak ada darah ataupun ada darah tapi darah tak mengalir. Itu dalam bab ayat. Kenapa dalam bab ayat disebut maitah, bangkai? Tapi dalam bab solat ni disebut darah. Sebab dalam solat ni dimaafkan darah, tidak dimaafkan bangkai itu. Tapi dalam bab ayat dimaafkan bangkai. Boleh faham tak? Bangkai serangga, maitah tu. Serangga, biasanya serangga lah kan, yang kecil-kecil tu, yang darah dia sikit kan, cicak ke ataupun lalat ke, maknanya darah yang dia ada, darah ada tapi sikit tak mengalir. Jadi kalau masuk dalam ayat tu kurang daripada 2 kolah, jadi dia tidak menajiskan ayat itulah, dimaafkan. Jadi bangkai serangga tu dimaafkan pada ayat, tidak dimaafkan pada solat. Bila kita bawa dalam solat, ada bangkai binatang yang kita bawa yang tidak mempunyai darah yang mengalir, solat kita tidak sah. Jadi kat sini dia tak sebut bangkai, dia sebut darah. Dia sebut darah. Kalau dekat bab ayat dia sebut bangkai. Wa yu'fa an dami ma la nafsa lahu sa'ilah, dimaafkan daripada darah. Darah binatang yang tidak ada baginya darah yang darah yang mengalir. Jadi kalaulah kena darah binatang tu, jadi darah tu dimaafkan. Kan? Tampak nyamuk, ada darah keluar. Jadi sikit adalah naknya darah sikit, ataupun kita tampak binatang ke, ada selain daripada nyamuk ke kan, mai dekat kita duk hinggap dekat kita, lepas tu ada darah. Jadi darah tu dimaafkan, tapi bangkai dia tu tidak dimaafkan. Katalah kalau lekat kat kita, jadi kita dikira menanggung najis lah, najis yang tidak dimaafkan. Hari tu pun isu ni ada isu itu kan. Kes ni lah. Apa kutu lah itu. Ada seorang ustaz tu dia sebut dalam kuliah dia kan. Kata solat tak sah. Bawa bangkai kutu.
kutu ke apa. Tu cuma kecoh lah. Jadi benda tu sebenarnya kalau yang orang yang mengaji fiqh tu dia tahulah. Kan, dia tahu pasal perkara tersebut. Tapi bila apa ni orang tak tahu, jadi macam-macam lah. Macam-macam. Ulama ramai Facebook. Baik, wa yu'fa an dami ma la nafsalahu sa'ilah. Tapi mungkin kurang penerangan kot sebab benda tu dia jawab soalan saja. Dia agak ringkas sikit. Dia macam-macam lah, salah faham dan sebagainya berlaku. Kemudian adalah asatizah yang tulis jawab balik. Wa an wani midzubab, dan dimaafkan juga daripada wani midzubab. Wani ni tai lah, raus. Dalam syarah pun disebut rausihi, maksudnya ada apa ni tai lalat. Tai lalat, dimaafkan daripada tai lalat. Wa an damil basarat, dan daripada darah daripada jerawat. Jerawat sedikit dan banyak. Sedikit dimaaf, banyak pun dimaaf. Tapi ada syarat lah. Syarat nak dimaaf tu sekali dia sebut. Cuma dalam syarah tu tak ada apa, dia sebut misal-misal yang lain je bagi binatang yang tak ada darah, yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Nyamuk, apa tu kutu, dan ada yang kena carilah. Albak tu rasa pepijat ke apa. Tanpa boleh cari. Baik. Wa an qayhi damamil wa sadidiha, dan dimaafkan juga daripada nanah. Nanah daripada bisul, dan juga ayak bisa. Ayak bisa daripada bisul tu. Dalam tu pun disebut dalam syarah wa an qayhi damamil wa sadidiha, dia kata al-qayh damun mustahil ila fasad, darah yang berubah kepada fasad. Nak terjemah apa fasad kat sini, istilah yang bagi mudah faham. Damun mustahil ila fasad, la ila salah. DP ke apa bahasa Melayu dia nak terjemah, mudah kita nanah lah. Nanah. Sadid, dia kata ma'un raqiq yukhalituhu damun, ayak yang jernih, lepas tu kita kata dia bercampur dengan darah. Ataupun tafsiran sadid ni darah yang bercampur, damun mukhtalitun biqayh, darah yang bercampur dengan nanah. Itu sadid. Jadi ini pun dimaafkan juga. Kan kita ada luka-luka ke, lepas tu ada apa ni nanah ataupun ayak bisa yang keluar, jadi dimaafkan. Najis cuma dimaafkan dalam solat. Najis tetap najis. Kemudian dia nak sebut syarat-syarat lah. Syarat-syarat dimaafkan apa yang tersebut tadi. Dia kata dimaafkan sedikit dan banyak. Dan nak dimaafkan banyak tu ada syarat. Dia kata wa yu'fa an katsiri ma dzukira fi sholati bi thalathati syurutin. Dimaafkan daripada banyaknya apa yang tersebut tadi di dalam solat dengan tiga syarat. Yang pertama, alla yakhtalita bi ajnabiyyin, dia tak bercampur dengan benda lain. Kalau darah tadi tak bercampur dengan benda lain, walaupun dengan kita kata dengan ayak. Dengan ayak. Ayak biasa. Tu dia campur benda lain tu. Yang kedua, alla yujawiza mahallahu alladhi istaqarra fihi indal khuruj. Dia tidak melampaui tempat yang telah dia tetap, yang telah dia menetap ketika keluar. Jadi waktu dia dah darah, kita kata darah tu keluar, lepas tu dia dah menetap dah sampai takat mana kan darah tu, lepas tu dia tak lebih lagi daripada tempat yang dia dah tetap tu. Dan yang ketiga, alla yahsula dzalika bi fi'li qasdan. Tidak berlaku yang demikian itu dengan perbuatan dia secara qasad. Contohnya lah dia ada jerawat. Dia ada jerawat,
Lepas tu dia tak puas hati dia rasa muka dia ni berjerawat apa semua, jadi duk picit-picit jerawat. Ada orang setengah dia geram kan. Segeram tu kadang bukan dia punya dia picit, hak orang lain pun dia picit. Ada orang jenis macam tu. Dia tengok geram dia nak picit. Jadi dia picit jerawat tu. Ni katalah, jadi dalam solat dia picit tu, jadi dia picit tu dengan perbuatan dia dan dengan qasad. Dengan qasad daripada dia. Jadi yang ni syarat nak dimaafkan banyak tu bukanlah dengan perbuatan dia secara sengaja. Jadi kita faham kat sini, kalaulah dengan perbuatan dia picit jerawat dia, keluar darah, jadi dimaafkan juga, tapi dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Sambung bawah tu dia kata fa in ikhtalla syartu tsani wa tsalis. Maka jika kita kata pincang syarat yang kedua dan syarat yang ketiga, ataupun rosak syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Syarat kedua ketiga tak ada. Maksudnya darah tu dah lebih daripada tempat dia tetap dia. Dan darah tu pula berlakunya banyak darah itu dengan perbuatan dia. Dengan perbuatan dia sendiri secara sengaja. Waktu ni ufiya an qalili ma dzukira la an kathirihi. Waktu tu ni dimaafkan sedikit. Dimaafkan sedikit. Tidak dimaafkan banyak. Dimaafkan daripada sedikit apa yang disebut, tidak dimaafkan daripada banyaknya. Jadi kalau tak ada syarat yang kedua dan syarat yang ketiga, maka tidak dimaafkan tidak dimaafkan banyak. Dimaafkan sekiranya sedikit darah tersebut ataupun yang lain-lain lah yang disebut tadi tu. Fala wa in ikhtalla syartul awal, dan jika rosak syarat yang pertama. Syarat yang pertama ni rosak, tak ada. Maksudnya najis tadi dah bercampur dengan ajnabi. Waktu ni kata dia fala yu'fa an syai'in mimma dzukira, tidak dimaafkan daripada sesuatu pun daripada apa yang disebut. La an kathirihi wala an qalilihi, tidak dimaafkan banyak dan tidak dimaafkan sedikit. Sedikit tak banyak tak dimaaf, sedikit pun tak dimaafkan juga. Cuma bawah tu adalah dia buat dalam ta'liq bawah tu pendapat Ibnu Hajar dalam Tuhfah, dimaafkan sedikit. Kalau syarat yang pertama tu tak ada, dengan makna najis-najis tadi itu bercampur dengan ajnabi, maka dimaafkan sedikit, tidak dimaafkan banyak. Itu boleh bacalah ta'liq nombor 3. Kemudian wa yu'fa anil qalil min damil ajnabi, dan dimaafkan daripada sedikit daripada darah ajnabi. Apa dia darah ajnabi ni? Darah ajnabi nak terangkanlah dalam syarah tu. Syarah hafizahullah nak terangkan apa yang dimasukkan dengan darah ajnabi. Wa huwa ma asabahu min ghairihi. Darah ajnabi ni iaitu darah yang kena dia, daripada kena seseorang tu daripada orang lain. Contohnya orang lain tangan dia berdarah, darah dia tu kena kita tapi sikit, jadi dimaafkan. Dimaafkanlah darah tu. Kita bawa dalam solat pun tengok ada darah kan, aku tak ada darah apa pun, lepas tu baru teringat sahabat kita tangan dia berdarah, darah dia dah ni, jadi tengok sedikit, dimaafkan, solat kita sah. Au min nafsihi lakin ba'da istiqrarihi, atau daripada diri dia sendiri, darah daripada diri dia sendiri, lakin ba'da istiqrarihi, tapi selepas tetapnya darah dia tu. Contohlah kata tangan dia berdarah, tangan dia ni darah ni, lepas tu darah tu dah kita kata dah tetap dah, kita kata luka sini kan, ada mengalir sikit contohnya, darah tu dah tetap dah kat situ. Okey, yang tu kita kata ba'da istiqrarihi. Lepas tu darah yang dah ada kat situ tu, yang dah menetap kat tempat dia tu, berpindah kena kat kaki kita ke, ataupun tadi tangan kanan kan, nak bagi contoh ni, kena kat tangan kiri. Jadi yang kat tangan kiri tu dikira ajnabi.
Yang duduk kat tangan kiri tu dikira ajnabi. Hak duduk tangan kanan ni tak kira ajnabi. Lepas tu dia bagi contoh, ka'andamiyat yaduhul yumna, seperti berdarah tangan kanannya. Tangan kanan dia berdarah. Lepas tu wantaqala damu minha lil yusra, dan berpindah darah daripada tangan kanan kepada tangan kiri. Faman taqala ilal yusra, dan darah yang berpindah ke kiri itu ajnabi, dikira sebagai ajnabi. Boleh faham? Dan darah contohnya kat tangan kanan tadi tu kena pakaian kita. Belakang kita ada darah kan, lepas tu kena pakaian. Dah kita nak pakai baju kan, nak tutup aurat solat. Jadi pakaian yang darah yang kena pada pakaian tu, yang membetuli tempat luka tu, yang tu tidak dikira ajnabi juga. Yang tu tidak dikira ajnabi. Dia sebut kat bawah ni, summal muntaqil minal jurhi ila ma hadzahu minas thawbi laisa bi ajnabiyyin. Tu darah yang berpindah daripada luka kepada pakaian yang membetuli tempat luka itu bukan dikira sebagai darah ajnabi. Jadi Nabi bagi contoh tadi, katalah tangan luka, pindah darah tu pergi ke tangan kanan. Tangan kanan darah tu pergi ke tangan kiri, ataupun kena dekat kaki ke. Jadi dia tak ada kaitan pun dengan tangan kanan tu. Kan? Dia dikira ajnabi. Jadi kalau kena tangan kanan darah, lepas tu kena tangan kiri dia, dimaafkan kalau sedikit. Sebab darah tu ajnabi. Dimaafkan kalau sedikit. Lepas tu dia nak kecualikan. Nak kecualikan apa ni, dua perkara lah. Dua perkara ni najis yang tidak dimaafkan dalam solat. Illa al-kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Hak ni tak dimaafkan lah. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma hayawanin tahir fala yufa anhu wa in qalla li ghiladhi hukmihi, kecuali anjing dan babi. Jadi apa ni, dan juga apa yang lahir daripada kedua-duanya. Anjing dan babi itu apa ni, kata dia punya furuk-furuk dia lah. Anjing dan apa yang lahir daripada anjing dan babi. Lepas tu ataupun anjing ataupun babi itu dia buat hubungan dengan binatang yang suci, dapat anak tu pun hukum anjing babi juga. Kan? Jadi kalau kena darah dia ke apa ke, tak dimaafkan. Walaupun sedikit, sebab hukum dia berat. Hukum najis anjing babi ni berat. Dia najis mughalladhah. Baik, habis berkenaan dengan makfuat dalam kitab ni lah. Dia masuk kepada fasal yang baru, furudus solah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, faslun furudus salati 17. Al-awwalu niyyah, fa in kanatis salatu fardan wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyyatul fardiyyati minal baligh. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan kal witri aw dhata sababin kal kusuf wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdu fi'liha faqat. الثاني تكبيرة الإحرام وهو أن يقول الله أكبر ويجزئه الله الأكبر ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير جميعه. الثالث القيام إن كانت الصلاة فرضا وقدرا. Baik, sampai situ dulu. Semua ada masalah. Lupa nak sebut. Kalau orang tu solat, dalam apa ni, dan pada pakaian dia ada najis. Jadi dia sangka pakaian dia tu suci.
Jadi selepas solat barulah dia tahu rupanya pakaian dia ada najis. Jadi yang pertama kita kena tengoklah najis tu dimaafkan ataupun tidak. Kan kalau dimaafkan tak ada masalah. Kalau dimaafkan tak ada masalah, maksudnya solat tu sah, tak perlu diulang balik. Kalau dah keluar waktu tak perlu diqada balik. Tapi kalau solat tu kalau najis tu najis yang tidak dimaafkan, maka solat kita tadi itu tak memada. Solat kita tadi tidak memada, sebab la ibrata bil khata'i al bayyin khata'uhu. Tidak dikira sangkaan yang nyata salah dia. La ibrata bil dhanni al bayyin khata'uhu. Tidak dikira sangkaan yang jelas ataupun yang nyata salah dia. Jadi kita sangka tadi suci, rupanya tak suci. Jadi zon kita tu tidak memada. Tidak memada. Sama juga kalau kita lupa pakaian ada najis, tapi kita kita lupa nak tukar. Kita ingat pakaian yang kita pakai tu kita ingat pakaian yang suci. Ataupun kita terlupa sarung jubah, pakaian pelekat kita najis, lupa nak ubah dah, lepas solat barulah teringat. Jadi teringat kata ada najis pada pakaian tu. Ataupun kalau dia jahil, lepas dia solat tu baru dia tahu. Maka ada dua kemungkinan lah. Dia tahu kata ada najis tu, dan dia teringat kata ada najis tu sama ada berlaku sebelum keluar waktu, maka dia perlu bersihkan najis tu lah. Bersihkan najis tu ataupun tukar pakaian baru dan solat dalam keadaan ulang semula solat dalam keadaan suci. Ataupun dia teringat dan tahu kata ada najis tu selepas habis waktu solat. Jadi kalau dia tahu selepas habis waktu solat, wajib dia qada semula solat tu. Dia Muhammad wajib dia qada solat semula dalam keadaan suci. Kalau dia teringat dalam solat, dia kena keluarlah, putuskan solat dia, lepas tu solat balik dalam keadaan suci. Cuma adakah wajib dia qada secara segera? Kan, dah keluarlah, lepas keluar solat baru dia perasan pakaian dia najis yang tidak dimaafkan. Jadi dia kena qada baliklah. Adakah dia wajib qada secara segera? Jadi jawab dia tak wajib, sebab tu bukan kecuaian dia. Dia wujubul qada tu ala tarakhi. Dan di sini lupa dia dan jahil dia tidak memberi kesan. Jahil dan lupa dia tidak memberi kesan, sebab taharah ni merupakan perkara-perkara makmurat, perkara-perkara yang disuruh untuk diadakan. Jadi dalam kaedah al-makmurat la tasqutu bil jahli wa nisyan. Perkara-perkara yang diperintahkan untuk diadakan, dia tidak gugur dengan sebab jahil ataupun disebabkan lupa. Berbeza dengan al-manhiyat, perkara yang kita kata dilarang. Itu dia ada beza sikitlah dalam kaedah. Baik, sambung fardu solat. Faslun, kata musannif rahimahullah, fardu solat 17. Jadi ada kitab yang sebut 17, ada kitab yang sebut 13. Kan? Itu antara yang terkenal lah. Dalam Safinah sebut 17. Dalam kitab ni pun sebut 17. Dalam Yaqut Nafis pun 17. Lepas tu ada kitab yang sebut 13. Dalam Minhaj sebut 13. Kan? Yang muktamadnya 13 lah. Yang muktamadnya 13. 13 dengan 17 ni apa beza? Kan? 13 dengan 17 ni beza dia, orang kata hak lain tak ada beza. Beza dia pada tomak ninah tu. Hak kira 17, dia jadikan tomak ninah yang 4 dalam solat tu sebagai rukun. Kan? Ada 4 tempat wajib tomak ninah. Rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud.
Jadi keempat-empat tumakninah ni dijadikan sebagai 4 rukun. Jadi tambah 13 jadilah 17. Adapun yang kira 13, dia tak jadikan tumakninah tu sebagai rukun, tetapi dia orang kata apa? Hai'ah. Sebagai satu hai'ah kelakuan yang mengikut rukun. Dia syarat lah, dia jadi syarat untuk sah keempat-empat. Jadi syarat untuk sah keempat-empat rukun tersebut. Tetap kena ada jugalah, cuma tak kira sebagai rukun. Jadi khilaf antara 13 dan 17 tu kita kata khilaf lafzi je lah. Dan ada yang kira 14. Dalam kitab Al-Maqasid Imam Nawawi, dia kira 14. Dia kira 14, dia jadikan tumakninah yang 4 tu sebagai satu rukun. 4 tu dikira satu je. Jadi dapatlah 14, 13. Tumakninah yang 4 tu kira satu rukun, dapat 14. Ada yang kira 18. Macam Ibnu Qasim dalam Abi Syuja', sahib Matan Abi Syuja', dia kira 18. Dia tambah satu lagi daripada 17 ni, dia tambah niat keluar daripada solat, jadi 18. Ada yang kira 19, dia tambah satu lagi al-musalli, orang yang solat. Dan ada yang kira 20, yang tambah satu lagi khusyuk. Kan? Macam Imam Al-Ghazali dalam Ihya kalau tak salah. Yang muktamadnya 13 lah. Yang muktamad 13. Di dalam tu disebut pasal itulah, disebut pasal 13 dan 17 dalam syarah tu. Faslun fi furudis solah, fasal pada menyatakan fardu solat. Furudus solah ay arkanuha. Maksudnya rukun-rukun solat 17. Wa dzalika, dan yang demikian tu 17 tu bija'li tumakninatil arba' arkanan mustaqillatan, dengan menjadikan tumakninah yang 4 tu sebagai sebagai rukun-rukun yang tersendiri. Hadza ma fi kitab Rawdah lil Imam An-Nawawi. Jadi hak kira 17 ni yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Wa ja'alaha fil minhaj 13 ruknan. Dan Imam Nawawi menjadikan rukun-rukun solat ni dalam kitab minhaj 13 rukun. Bija'li tumakninah fi mahallihal arba'ah hay'atan tabi'atan li rukni. Dengan menjadikan tumakninah pada tempat-tempat itu sebagai satu kelakuan yang mengikut rukun. Dia tak jadikan sebagai rukun. Dan kebanyakan rukun-rukun solat ni diambil daripada hadis Abu Hurairah yang masyhur dengan nama hadis al-musi' salatahu. Inilah kebanyakan rukunnya diambil daripada hadis ni. Rasanya banyak kali dah kan kita ulang tentang hadis ni. Iaitu datang seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu, masuk dalam masjid Nabi. Lepas tu dia bagi salam kat Nabi. Nabi pun jawab salam. Lepas tu orang tu solat. Orang tu seorang lelaki masuk masjid kan. Nabi masuk masjid. Lepas tu lelaki ni pun masuk masjid juga. Dan lelaki ni solat. Lepas dia solat, dia bagi salam kat Nabi. Lepas tu Nabi jawab salam. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah suruh pergi ulang balik. Pergi kembali balik kepada solat kamu. Solat balik sebab kamu belum solat. Orang tu pun pergilah patah balik, solat balik. Lepas tu pergi kat Nabi balik, bagi salam. Rasulullah jawab salam, Rasulullah jawab benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi patah balik, solat balik sebab kamu tak solat lagi. Dia pun pergi solat sekali lagi. Lepas tu mai kat Nabi bagi salam, Nabi sebut benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Last sekali dia kata, wahai Rasulullah, dia kata la uhsinu ghaira hadza. Dia kata aku tak pandai dah selain yang ni je. Hak apa yang aku dah buat, hak tu je aku tahu. Alim ni. Dia suruh Rasulullah ajak dia. Boleh Rasulullah ajak dia. Kan daripada awal. Jadi kebanyakan rukun-rukun solat tu diambil daripada hadis ni lah. Apa boleh tengok. Itu khulasah ataupun ringkasan hadis yang disebut. Kita bacalah dia punya lafaz dia.
Wa dalilu aktsari hadhihi al-arkan qad jaa fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu al-masyhur bi hadisil musii salatahu. Jadi kebanyakan dalil kebanyakan rukun-rukun ni telah datang pada hadis Abi Hurairah yang masyhur dengan hadis al-musii salatahu. Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Iaitu Rasulullah masuk masjid dan masuk pula seorang lelaki dan dia solat. Summa jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah bagi salam. Faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Rasulullah jawab salam. Qala Rasulullah bersabda, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Rasulullah suruh semayang balik, abang hang tak semayang lagi. Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Dia pun kembali dan dia solat seperti mana dia solat kali pertama. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Rasulullah kali kedua. Fa sallama alaihi, bagi salam kat Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam. Rasulullah jawab salam. Summa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Pi patah balik, pi solat lain, hang tak solat lagi. Hatta fa'ala dhalika thalatha marat, sehinggalah dia buat begitu tiga kali. 3 kali dah, duk kena ulang lagi. Lalah dia kata apa? Faqala ar-rajulu walladhi ba'athaka bil haqq, apa ni, ma uhsinu ghaira hadha 'allimni. Jadi dia kata, aku tak tahu dah selain daripada apa yang aku buat, ajak aku. Rasulullah pun ajaklah. Qala idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kamu bangun mendirikan solat, maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca apa yang mudah bagi kamu daripada Quran. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk sehingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lepas tu angkat angkat kepala kamu, bangun daripada rukuk sehingga kamu i'tidal dalam keadaan berdiri. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sehingga tenang dalam keadaan sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Lepas tu bangkit daripada sujud sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian buatlah yang demikian tu pada semua solat kamu. Ini pergi tengoklah dalam syuruhul hadis, kan, syarah ulama tentang hadis ni. Baik, masuk yang pertama, rukun yang pertama, al-awwalun niyah. Rukun yang pertama niat. Kemudian kata dia, fa in kanatis salatu fardhan, maka jika solat itu solat fardu, wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatul fardiyyati. Baik, kat sini dia nak terangkan kaifiat niat. Jadi ada 7 perkara, kan, yang berkait dengan niat. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman tu. Ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Betul? Kaifiyatun wa syartun wa maqsudun hasan. Jadi ada 7 perkara yang berkait dengan niat. Kat sini dia nak terangkan kaifiat cara niat. Dan cara niat, kaifiat niat ni dia berbeza mengikut solat. Mengikut solat yang nak dilakukan. Jadi solat ni kita boleh bagikan kepada 3 lah. Kepada 3 jenis. Yang pertama solat fardu, yang kedua solat sunat yang bersebab atau berwaktu, dan yang ketiga solat sunat mutlak. Ada 3. Jadi kalau solat yang dia nak buat tu solat fardu, maka wajib pada niat tu 3 perkara, kan. Qasdul fi'li, qasad nak melakukan solat tu. Lepas tu ta'yin, tentukan solat apa yang dia nak buat. Kemudian fardiyah, sebut fardu. Dan yang ni disebutlah dalam Safinah, kan. In kanatis salatu fardan wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dhata sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Jadi sekiranya solat tu solat fardu, kata sahibus Safinah, maka wajib 3 perkara. Qasdul fi'li, usalli. Wa ta'yin, az-zuhra.
sebut zuhur. Wal fardiyah fardhan, kita sebut fardu. Usalli zuhra fardhan, itu sekurang-kurang niat kalau solat tu solat fardu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, dan jika solat tu solat sunat yang berwaktu, karatibah seperti solat sunat rawatib, au dzata sababin, ataupun solat sunat yang ada sebab, kan, solat sunat yang bersebab. Waktu ni wajibah qasdul fi'li wa ta'yin, wajib qasad nak buat solat, usalli, lepas tu ta'yin solat yang nak dilakukan, usalli duha. Tu sekurang-kurangnya lah. Dan sekiranya solat tu solat sunat mutlak, kan, solat sunat mutlak iaitu solat sunat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu, semata-mata nak solat, wajibah qasdul fi'li faqat, wajib qasad fa'il, qasad nak buat solat, usalli sahaja. Itu ringkasan lah daripada apa yang kita nak baca ni. Baik, kata syarih hafizahullah, al-awwalun niyah wa tanqasimus salah ila salasati aqsam. Solat terbahagi kepada 3 bahagian. Fardun wa naflun muqayyadun biwaqtin aw sabab wa naflun mutlaqun wa ma ulhiqa bihi. Jadi solat terbahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama fardu, yang kedua sunat yang berkait dengan waktu atau sebab, dan yang ketiga solat sunat mutlak, dan solat sunat yang dimasukkan dalam kumpulan solat sunat mutlak dalam bab niat ni. Jadi ada solat-solat dia solat sunat bersebab, tapi dalam masalah niat dia seperti solat sunat mutlak. Contoh dia apa? Siapa tahu? Contoh dia apa? Solat sunat wuduk, lagi solat sunat tahiyatul masjid, kan, solat sunat apa ni, tahiyatul masjid, solat sunat wuduk, solat sunat istikharah. Jadi solat-solat tu solat sunat hajat, solat-solat sunat tu solat sunat yang bersebab. Tapi dalam masalah niat ni, dia apa ni, kita masukkan dia apa ni satu kumpulan dengan solat sunat mutlak. Dari segi niat. Dari segi niat dia cukup kita niat usalli sahaja. Dalam ni dia tak sebutlah, dia kata wa ma ulhiqa bihi. Nanti mungkin dia sebut juga dalam syarah. Nanti dia akan sebutlah. Solat sunat tawaf, solat sunat apa ni qudum, balik daripada safar. Baik. Jadi dia mulakan dengan yang pertama, dia pun buat nombor 1 tu, fa in kanatis salatu fardhan. Maka jika solat tu fardu, walau manzuratan, walaupun solat fardu tu fardu yang dinazarkan, bukan syaratnya fardu yang asal-asal fardu. Walaupun kita kata bukan asal dia fardu, tapi kita yang memfardukan pun sama jugalah, wajib. Kita apa ni 3 perkara ni, wajib 3 perkara ni. Au fardhu kifayatin, atau fardu tu fardu kifayah, au qada'an, ataupun qada'. Wajaba salah satu umurin, wajib 3 perkara. Yang pertama qasdu fi'liha, qasad melakukan solat yang nak dibuat tu. Fala yakfi ihdarus salah fi zihni ma'a adami qasdi fi'liha. Tidak memada kita menghadirkan solat pada kita punya zihin, akal kita, tanpa kita qasad melakukan solat. Dia mesti ada qasad nak buat. Kita duk fikir solat sahaja, tapi tanpa ada qasad kita nak buat solat tu tidak memada. Wa ta'yinuha, dan menentukan solat tersebut, subhan au ghairaha, subuh ataupun selainnya. Litatamayyaza an ghairiha min baqiyatis salawat, supaya solat tersebut dia dapat bezalah, dapat beza daripada selainnya, daripada solat-solat apa ni, daripada solat-solat yang lain.
fala yakfi niyatu fardhi al-waqt. Maka tidak memada niat fardu waktu. Dia kena tak leh dia kata saja aku solat fardu pada waktu ni. Jadi kefarduan waktu tu waktu subuh. Kan? Tapi dia tak sebut subuh. Dia sebut fardul waqt. Jadi tidak memada niat macam tu. Dia mesti kena takyinkan solat apa. Dan yang ketiga, wa niyatul fardiyah. Niat fardiyah. Maksudnya sebut fardhan. Kenapa kena sebut fardu? Adakah subuh ataupun zuhur ataupun asar yang kita kata bukan fardu? Contohnya kalau macam mandi kan, kita niat mandi, kita kena niat mandi wajib kan? Al-ghusl nawaitul ghusla saja tak memada. Kena niat nawaitu fardal ghusli ataupun nawaitul ghusl mafrud. Mesti kena ada mandi yang wajib ataupun fardu mandi. Kenapa tak boleh mandi saja? Berbeza dengan wuduk. Kalau wuduk boleh kita niat nawaitul wuduk sahaja. Beza dia apa? Beza dia mandi ada yang ibadat, ada yang adat. Kan kita duk mandi tiap-tiap hari ni apa semua tu kan. Jadi ada mandi adat, ada mandi ibadat. Jadi nak bezakan daripada mandi adat dan ibadat tu dengan niat. Sebab tu wajib sebut mandi wajib. Kan? Sebab salah satu topik ataupun perbahasan dalam niat adalah maksud. Kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Maksud niat adalah nak membezakan. Nak membezakan ibadat dengan adat. Jadi mandi kena sebut fardu sebab ada mandi wajib, ada mandi adat. Tapi wuduk dia tidak ada kecuali ibadat. Jadi sebab tu dalam masalah wuduk tak wajib pun sebut fardu wuduk. Dia sebut fardu sahaja pun, dia sebut wuduk sahaja pun memada. Cuma dia khilaful aula. Nawaitul wuduk sahaja tanpa sebut fardu ataupun tanpa sebut wuduk yang fardu. Itu beza dah lah. Jadi dekat sini, kenapa wajib sebut fardhan? Kenapa wajib niat sebut fardu dalam niat solat ni? Adakah zuhur yang sunat? Jadi jawab ulama, kenapa wajib sebut fardu? Sebab nak membezakan fardu yang fardu yang asli. Sebab dalam solat orang yang dah solat contohnya lah, dia dah solat asar. Lepas tu dia tengok ada jemaah yang solat asar. Sunat dah untuk dia solat. Sunat kan? Sunat untuk dia solat sekali lagi. Solat mu'adah. Solat mu'adah. Jadi fardu dia yang mana? Yang ni ada khilaf antara ulama. Fardu dia yang pertama ke ataupun yang kedua. Jadi untuk membezakan antara fardu yang asli dengan yang mu'adah, dengan didatangkan fardu tu. Sebab tu wajib disebut fardu dalam niat fardu. Nak membezakan yang asliyah dan juga bukan yang asliyah seperti mu'adah tu. Kemudian niat fardu ni, kalau kita tengok baca dalam kitab ni, dia kata wa niyatul fardiyah minal baligh. Niat fardiyah, sebut fardu tu daripada orang yang baligh. Jadi faham kat sini apa? Tak wajib daripada budak-budak. Dan itulah yang ditasrihkan oleh, yang disebut secara jelas oleh syarah, la minas sabi. Maksudnya tak wajib niat fardiyah daripada budak-budak. Dan inilah yang diiktimadkan oleh Imam Romli. Inilah yang diiktimadkan oleh Imam Romli. Sebab tu Imam Baijuri pun dalam dalam hasyiah dia kata muktamadnya
Jadi yang mana ikut Imam Romli dia kata muktamad kat situ lah. Jadi yang ikut Imam Ibn Hajar, yang muktamadnya dia kata wajib niat fardu. Wajib niat fardu daripada budak-budak. Budak-budak pun kena sebut juga fardhan tu. Ini khilaf. Ada khilaf. Dan ulama pun ada ni lah, Imam Bajuri biasalah kita fahamlah dia ikut Imam Romli. Imam Ibn Hajar apa ni dia sebut sini waqta manda Ibn Hajar wujubaniyatil fardiyah ala sabiyi aidan. Dan apa ni telah iktimal Ibn Hajar akan wajib niat fardiyah atas budak-budak juga. Jadi budak-budak pun wajib sebut fardhan dalam niat dia. Sebab apa kata tak wajib daripada budak-budak? Sebab budak-budak tak wajib solat. Tak wajib solat lagi. Dia budak-budak, dia belum baligh lagi. Dia masih belum baligh. Dia di sisi dia sunat sahaja. Jadi tak wajib dia sebut fardu. Imam Ibn Hajar kata wajib juga. Kan? Wajib juga sebab apa? Dalam masalah berdiri, rukun berdiri, budak-budak wajib tak berdiri? Budak-budak wajib berdiri walaupun solat fardu tu di sisi dia tu sunat je. Tak wajib pun. Sebab dia belum orang kata apa? Dia belum mukallaf lagi, dia tak baligh lagi. Tapi bila dia nak solat fardu, dia wajib berdiri. Dah tu kat sini kenapa pula kita bezakan? Jadi dah dekat sana pun dia wajib berdiri, kat sini pun dia wajib, orang kata apa? Dia wajib Allahumma salli ala Muhammad. Wajib niat fardu juga. Sama je. Tapi dijawablah. Dijawab ada beza antara niat dengan berdiri. Niat benda dalam, berdiri benda yang zahir, benda yang kita nampak jelas. Kalau kita suruh duduk, jadi dia dah menghilangkan rupa asal solat fardu tu, iaitu kena berdiri. Dan solat daripada budak-budak ni juga taraknya nak melatih dia, kan, nak melatih budak-budak tu. Jadi nak latih dia dengan buat dia buat yang asal. Dia buat solat yang kita kata yang dalam keadaan asal, tak ada apa-apa sakit apa semua. Maksudnya budak tu lakukan solat dan dia orang kata apa? Dia menghikayatkan solat yang fardu. Jadi nak hikayat solat yang fardu pada asalnya adalah berdiri. Jadi apa ni niat? Niat tu kita kata Allahumma salli ala Muhammad, dia benda dalam yang pertama, dan dia tak ada Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang disebut apa ni istilah dia tu? Ana tak ingat. Jadi itulah antara yang disebut oleh para ulama. Jadi khilaf lah, pokoknya ada khilaf di antara Imam Romli dan juga Imam Ibn Hajar. Eloknya ajak sebut fardu lah, kan, keluar daripada khilaf. Satu keluar daripada khilaf, satu kita orang kata apa, biasakan dia. Bila biasakan dia dalam niat tu dia dah sebut fardu. Takut nanti dia dah biasa tak sebut fardu, kita sampai besar nanti dia niat macam tu juga. Sedangkan sebut fardu tu kita kata wajib dalam niat tu. Baik. Kemudian kata syarah lagi, wa yakfi an niyatil fardiyah niyatul maktubah wal manzurah fin nadri. Dan memada daripada ganti daripada niat fardiyah tu niat maktubah. Contohnya apa? Dia sebut usalli zuhra maktubah. Ataupun manzurah pada masalah nazar. Bukan mesti sebut mafruḍah. Sebut maktubah pun boleh. Wa yajma'u thalatha qauluka usalli fardha zuhri au usalli zuhra fardan, dan menghimpunkan akan ketiga-tiga tu qasad fa'il
ta'yin dan niat fardiyah tu, menghimpunkan akan ketiga-tiga tu perkataan kamu dalam ni apa perkataan kamu, maksudnya dalam niat lah. Usalli fardhu zuhri, kita niat macam tu. Tu cukuplah ada tiga-tiga tu. Usalli qasdul fi'li, fardha niyatul fardiyah, az-zuhri itu ta'yin. Kalau dalam yang kedua tu usalli qasdul fi'li, az-zuhra itu ta'yin, fardan itu niyatul fardiyah. Kemudian wa in kanat, sambung lagi yang kedua pula, solat sunat, wa in kanat nafilatan muaqqatatan, sekiranya solat itu solat sunat yang berwaktu, kal witri seperti solat witir, wa rawatib solat sunat rawatib, wal idain dua hari raya, wa duha solat duha, au dzata sababin ataupun solat yang mempunyai sebab, kal kusuf seperti solat gerhana, kal kusufi wal khusuf solat gerhana matahari dan bulan, wal istisqa solat sunat minta hujan. Wajaba amrani, wajib dua perkara. Yang pertama qasdu fi'liha kama taqaddama, qasad melakukan solat tersebut, wa ta'yinuha dan menentukan menentukan solat sunat apa yang kita nak buat, litatamayyaza an ghairiha, supaya jadi dapat bezakan solat sunat yang kita nak buat daripada solat sunat yang lain. Dan nak tamyiz, nak membezakan tu dengan beberapa cara lah. Dia kata kat sini wa tamyizuha, dan membezakan solat sunat tu yang kita nak buat tu, yahsulu terhasil imma bimashtaharat bihi, sama ada dengan sesuatu yang masyhur solat sunat itu dengannya, seperti kadduha, seperti sebut nama yang mana solat tu masyhur dengan nama tersebut, seperti solat duha, usalli duha contohnya. Wa imma bil idafah lima yu'ayyinuha, ataupun dengan kita idafatkan, kita sandarkan kepada kepada sesuatu kan, satu nama yang menentukan solat yang kita nak buat tu. Kasunnatiz zuhril qabliyah awil ba'diyah, seperti solat sunat zuhur qabliyah atau ba'diyah. Solat sunat yang ada qabliyah dan juga ba'diyah, kita kena ta'yinkan sebut qabliyah atau ba'diyah. Dan solat sunat yang tidak ada, yang cuma ada salah satu je, macam subuh dan juga asar, maka tak syarat kita sebut qabliyah ba'diyah tu. Kita boleh niat usalli sunnatal fajri sahaja, ataupun usalli sunnatal asri tanpa kita sebut qabliyah tu. Tapi yang mana ada qabliyah dan ada ba'diyah, macam zuhur, maghrib, isyak, yang tu kita kena sebut qabliyah dan juga ba'diyah. Wa sunnati idil fitri awil adha, dan sunat raya idil fitri dan juga idil adha ni pun sama juga, kena ta'yinkan. Kena ta'yinkan, kita tentukan solat sunat tu solat sunat hari raya apa, idil fitri ke hari raya idil adha. Innamal a'malu binniyat innamal a'malu binniyat, yang kata Nabi. Lepas tu walikul limri'in ma nawa, dan bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Fala yakfi sunnatuz zuhri faqat, dan tidak memada sunat zuhur sahaja, min ghairi ta'yini kauniha qabliyatan aw ba'diyah, tanpa kita tentukan keadaan solat sunat zuhur tu sebelum atau qabliyah atau ba'diyah. Wala yakfi sunnatul id faqat, dan tidak memada solat sunat hari raya sahaja, min ghairi ta'yini kauniha fitran aw adha, tanpa ditentukan solat sunat hari raya tu hari raya Aidil Fitri ataupun hari raya Aidil Adha. Yang ketiga, jenis solat yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan, jika solat itu adalah solat sunat mutlak. Apa dia solat sunat mutlak? Wa hiya allati la tataqayyadu bi waqtin wala sabab, iaitu solat sunat yang tidak berkait dengan waktu dan juga tidak berkait dengan sebab. Wajaba qasdu fi'liha faqat, wajib qasad melakukan solat sahaja. Usalli sahaja, ada kiblat, akad takbir, usalli, dalam hati usalli, itu sahaja, aku nak solat. Kemudian dia nak sebut solat-solat sunat yang dia bersebab, tapi dalam masalah niat ini dia dimasukkan dalam kumpulan yang ketiga.
Dalam bahagian solat yang ketiga itu solat sunat mutlak. Cukup untuk kita niat untuk buat solat sahaja. Wa ulhiqa bin naflil mutlaq tahiyatul masjid wa sunnatul wudu wal istikharah wat tawaf wal qudum minas safar wal qudumu minas safar wa salatul hajah fayakfi fiha qasdul fi'li min ghairi ta'arrudi lis sabab. Disertakan dengan solat sunat mutlak ini beberapa solat sunat lah yang dia asalnya ada sabab, tapi dalam masalah niat cukup qasdkan fi'il sahaja, iaitu tahiyatul masjid, sunat wudu, solat sunat istikharah, solat sunat tawaf, solat sunat balik daripada sampai daripada safar, solat hajat dan juga solat hajat yang disebut dalam ni lah. Dan semua ni dia kata fayakfi fiha qasdul fi'li, maka memada pada solat-solat yang tersebut ini qasd fi'il, qasd melakukan solat-solat ni min ghairi ta'arudi li sebab, tanpa kita menyentuh ataupun menyebut sebab solat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Selesailah. Satu je kita sempat ambil. Nanti kita sambung fardu yang kedua. Wallahu a'lam.